Selamat pagi pelajar, pelajar lepasan SPM dan STPM yang ada menghadiri seminar hari ini yang diajukan oleh Persatuan Permim, dan saya pernah memberi ucapan di bangunan Permim 2 kali sebelum COVID. Hari ini saya diminta oleh pihak persatuan ini untuk memberi panduan kepada pelajar-pelajar tahun semasa sekarang. Okay. Nama saya adalah Thiru Vengadam. Saya terlibat dalam memberi taklimat dan penerangan mengenai pendidikan tinggi dan juga beasiswa selama 13 tahun lepas. Ini adalah buku-buku yang ditulis oleh saya. Buku pertama dikeluarkan pada tahun 2013, buku kedua pada tahun 2016, iaitu satu buku panduan akademik, dan pada tahun kemudian pula ke belakang selepas 1 tahun kemudian pada tahun 2017 saya keluarkan buku ini, Higher Education Guide for Malaysians on Scholarship Guide. So these books are being reviewed now. Okay, students, if you want to keep receiving my information, you can scan this QR code, and then you can join my Telegram group for the education information updates practically every day. All right, and of course this is the Google form. If you feel like filling up, you can do so. So with this information given by you, you can communicate with me effectively. I can guide you all right? Okay. These are my talk tables. I'm traveling throughout the country. NGOs and schools are inviting me to give speech. So this is the peak time, all right? These are also my speech venue tables. Now, you being Indian Muslim students, you have to know your actual status. You could be, you could be categorized into Bumiputra student or no, okay, may not be. So you must check. What is the definition to be known as a Bumiputra student? As long as education is concerned, okay? As long as education is concerned, for UPU purpose, the definisi Bumiputra adalah seperti berikut. Berketurunan Melayu, anak negeri Sabah, anak negeri Sarawak, dan orang asli sahaja. So maksudnya di Semenanjung Melayu ataupun mungkin juga di Sabah dan Sarawak berketurunan Melayu, anak negeri Sabah, anak negeri Sarawak, dan juga orang asli. Oke, ini adalah carta carta ringkas yang sebenarnya menunjukkan kemungkinan permohonan Anda. Oke, sebagai seorang pelajar lepasan SPM, Anda memang sudah pun buat permohonan untuk UPU, matrikulasi, dan IPG. Adik-adik terlibat dalam permohonan tiga jalan utama. Dalam UPU itu terkandunglah pendidikan asasi, diploma, dan sijil. Manakala permohonan matrikulasi adalah permohonan asing, dan begitu juga permohonan IPG adalah permohonan asing. IPG adalah hanya untuk tujuan menjadi seorang guru di sekolah rendah. Dan IPG itu tidak ada apa-apa hal lain. Hanya untuk menjadi seorang guru di sekolah rendah. Okay, sekolah rendah, SK, sekolah rendah, Tamil, dan juga sekolah rendah Cina. Matrikulasi adalah college matrikulasi dikendalikan oleh Jabatan Matrikulasi, dan jabatan itu mengendalikan program Prayu. Apa itu program Prayu? Sebagai pelajar SPM, Anda tidak boleh terus menghala ke terus menerus Anda tak boleh menjejak kaki ke program sarjana muda. Belum lagi boleh.
So Anda kena buat, Anda kena melalui satu pendidikan, satu cabang perayu. Perayu itu di Malaysia ini ada beberapa jenis. Salah satu yang paling popular adalah matrikulasi, lagi satu adalah asasi, lagi satu adalah diploma, dan yang akhir sekali STPM. Okey, untuk kita dapat pendidikan asasi, kita kena menerusi buat permohonan menerusi UPU. Manakala matrikulasi permohonan asing. Dan pelajar-pelajar cemerlang yang layak akan buat permohonan asasi. Pelajar-pelajar sederhana, keputusan sederhana akan buat permohonan ke program-program diploma. Bukan sahaja pelajar-pelajar yang ada keputusan sederhana akan buat permohonan ke diploma. Boleh juga ada keadaan di mana pelajar-pelajar yang ada keputusan sangat cemerlang pun ingin, ada pelajar-pelajar cemerlang pun suka pilih program diploma. Sebab program diploma ini sudah pun pilih jurusan kerjaya. Manakala asasi, matrikulasi dan STPM belum lagi ada apa-apa jurusan. Okey. Dan pendidikan matrikulasi, asasi dan STPM menyediakan seseorang pelajar untuk menjejak kaki ke program sarjana muda pada masa akan datang, mungkin 1 tahun atau lebih. Manakala diploma sudah pun mengambil jurusan pendidikan. Diploma dalam katakan diploma perhutanan, diploma kejuruteraan awam, diploma kejuruteraan mekanikal, diploma perakaunan dan sebagainya. So bila anda masuk ke program, salah satu program diploma, ini bermaksud anda sudah pun memilih suatu jurusan kerjaya, iaitu jurusan pendidikan. Manakala pelajar-pelajar yang menjejak kaki ke matrikulasi, asasi dan STPM, mereka akan pilih pada masa mereka sedang menghabis pendidikan perayu itu. Itu dia perbezaan. Diploma ditawarkan oleh Universiti Awam 10 buah, Politeknik 36 buah, EDEK 8 dan JMTI. Okey, ini dia tempat-tempat institusi kerajaan di mana anda boleh dapat pengajian diploma. Asasi ada 13 buah. 6 asasi ini adalah untuk tujuan pelajar-pelajar bukan Bumiputera. Okey, kemudian saya akan tunjukkan universiti-universiti yang mengendalikan program asasi hanya untuk pelajar Bumiputera. Nanti saya akan tunjukkan kemudian. So ini dia. Okey, anda akan buat permohonan ataupun sudah buat permohonan untuk program IPG untuk menjadi guru matrikulasi asasi dan asasi menerusi UPU. Manakala STPM anda tidak pernah membuat permohonan untuk kemasukan ke STPM. Mengapa? STPM anda akan dapat secara otomatik kalau anda layak, kalau adik layak. STPM memang sedang menunggu untuk kedatangan anda. So anda akan buat semakan tawaran STPM apabila KPM mengumumkan tarikh dia. Anda akan semak tawaran dia. Semak maksud apa? Anda ditawar di mana, jurusan mana, package mana dan sebagainya. So apabila anda tahu bahawa anda ditawarkan tingkatan 6, dikatakan sekolah ABC di pekan anda akan pergi sana dan lihatlah, bincang dengan guru di sana. Nak pilih ke, tak nak pilih ke, nak tukar package ke atau nak tukar sekolah pun anda akan bincang dengan guru-guru di sana. So STPM ingat, anda tak dapat dengan cara permohonan. Memang STPM sedang menunggu. Bila anda ada kelayakan minima. Apa itu kelayakan minima? Memang dia pun ada sistem pengiraan merit. Yang satu syarat yang paling wajib adalah kepujian dalam BM bahasa Melayu. Sekarang keputusan SPM sudah pun keluar. Mungkin adik-adik, apabila anda nampak keputusan adik, mungkin ada beberapa subjek yang mustahak, tidak ada kepujian. So anda perlu ambil ulangan. Ulangan sudah pun dibuka, anda kena buat pendaftaran. Ulangan sudah pun dibuka. Ulangan dibuka, itu
pendaftaran daripada sudah pun buka lebih awal lah. Sebelum keputusan sudah keluar pun memang sudah buka, tapi akan ditutup pada 23 bulan Jun ini. Kena daftar lebih awal. Dan ini dia program-program temu juga yang melibatkan pelajar-pelajar SPM. Okey. Ini sajalah. Ini saja, tengok berapa ada 19 program untuk lepasan SPM yang melibatkan temuduga. Dan okey, apakah program-program itu? Program asasi pengurusan UUM memang ada temuduga. Kalau adik-adik ada buat permohonan, mungkin beberapa adik dipanggil untuk temuduga. Katakan adik buat permohonan ke program asasi pengurusan UUM, tetapi tidak dipanggil untuk temuduga. Kalau tidak dipanggil temuduga, memang tak adalah, tak habislah program itu Anda adik akan dapat. Okey, UPNM ada tiga program asasi, ketiga-tiganya melibatkan temuduga. UPNM juga ada tiga program diploma, dan yang diploma ini ada temuduga. UPSI ada banyaklah diploma, tetapi yang 5 ini 6 ini melibatkan temuduga. Politeknik ada banyak program. Okey, yang 5 ini ada temuduga. EDEK ini melibatkan temuduga dan sebagainya. Ini dia program-program yang melibatkan temuduga. Okey, beberapa daripada penghadir yang hadirin hari ini mungkin ada buat permohonan. So kalau adik ada dipanggil, dijemput, okey, menghadiri temuduga ataupun mengemukakan beberapa komponen temuduga. Komponen temuduga bermaksud boleh jadilah written exam, boleh jadi buat video ataupun face to face interview ataupun phone, okey, Zoom meet interview ke apa-apalah, ada banyak jenis interview. Katakan anda ada menghadapi interview itu, ini bermaksud anda akan tunggu keputusan UPU ke atas program itu. Katakan anda ada buat permohonan program bertemuduga tetapi tidak dijemput untuk temuduga. Maksudnya anda sudah pun hilanglah, anda tak akan dapat program itu. Dan program-program temuduga ini sekarang tidak boleh dikemaskini sekarang. So ke semua program ini anda dipanggil temuduga ataupun tidak dipanggil temuduga, sekarang tidak boleh dikemaskini. Okey, ini ke semua ini program-program temuduga untuk pelajar-pelajar yang akan menjejak kaki ke sarjana mula. Ini dia, okey. Degree bound students. Ada buat pilihan 6 ke, 8 ke, 10 ke, 11 ke, 12. Apabila anda buat permohonan UPU sebelum ini di bulan Mac. Katakan anda adik pilih 6 saja sekarang, adik boleh pilih sampai 12, sampai 10. Ini untuk pelajar STPM pula. Okey, ini tindakan anda untuk kemaskini. Okey, sekarang fasa kemaskini sudah pun dibuka. Ini bukan, akan dibuka pada 21. Sudah diumumkan bahawa proses pengemaskinian UPU online akan bermula pada 21 dan berakhir 28 Jun. Okey. Ini untuk menjadi seorang guru, anda perlu ada sekurang-kurangnya 5A dan kepujian dalam mata pelajaran bahasa Melayu, sejarah dan bahasa Inggeris untuk menjadi seorang guru di sekolah rendah. Ini adalah perkara IPG. Okey, sekarang katakan adik ingin menjadi seorang guru, tetapi dari segi keputusan SPM anda tak layak untuk katakan IPG. Ataupun boleh juga ada keadaan di mana anda memang layak untuk IPG, ada buat permohonan, anda sudah pun menduduki peperiksaan UKCG, keputusan UKCG akan diumumkan bila-bila masa nanti. Apabila keputusan UKCG, exam UKCG diumumkan, anda tidak berjaya. Maksudnya anda tidak akan dipanggil untuk temuduga berikut, untuk buat video berikut. Maksudnya anda sudah hilang IPG.
Tetapi katakan Anda layak untuk IPG tapi tidak dapat meneruskan proses interview. Bolehkah Anda cuba tahun depan? Boleh. Anda boleh setiap kali cuba, setiap tahun cuba sehingga Anda umur Anda tidak melepasi 20. Okay? Yang itu adalah untuk menjadi guru di sekolah rendah menerusi IPG. Sekarang saya sedang menunjukkan apa itu program untuk menjadi seorang guru di sekolah menengah. Katakan ada keadaan adik adalah macam ini ya. Sepatutnya ada 5A, tapi sekarang Anda ada 4A saja. Memanglah Anda tak layak untuk IPG, untuk menjadi guru. Tetapi yang 3A ke 4A sekarang tidak mengganggu Anda menjadi seorang guru di sekolah menengah kemudian. Kalau Anda masih nak jadi guru, IPG tak jadi, tak apa. Masuk tingkatan 6, masuk matrikulasi, masuk asasi, ataupun masuk salah satu diploma. Lepas Anda habis salah satu program ini, Anda buat permohonan untuk menjadi seorang guru. Bukan permohonan untuk menjadi seorang guru. Anda akan buat permohonan ke atas pilihan program sarjana muda pendidikan di Universiti Awang. Ada 13 buah universiti menawarkan program pendidikan, program sarjana muda pendidikan. Anda mengajilah program itu, lepas itu Anda boleh menjadi seorang guru di sekolah menengah. Maksudnya impian adik dah jadilah. Okey, ini dia beberapa contoh lah sebab ada saya ada sampai lebih kurang 30 lebih slide untuk teaching di sekolah menengah. Apakah keperluan SPM, apakah keperluan STPM dan sebagainya. STPM sama dah, kalau kata matrikulasi pun keperluan dia sama. So ini contoh sajalah opsi, okey, contoh program saja. Okey, sekarang matrikulasi dibuka balik untuk pelajar-pelajar yang lupa buat atau tidak buat permohonan sebelum ini. Sepatutnya berakhir pada 20 hari bulan, tetapi sekarang kerajaan ada umumkan bahawa permohonan boleh diteruskan sehingga 24 sampai 20 hari 4. Okey, pelajar-pelajar yang sudah pun buat permohonan tak boleh buat permohonan, buat kemas kini saja. Pelajar-pelajar yang belum buat permohonan untuk matrikulasi masih boleh buat sekarang. Okey. Ini carta ini adalah untuk pelajar-pelajar yang dapat keputusan yang cukup untuk politeknik ataupun college community. Okey, politeknik, permohonan politeknik pun dikendalikan oleh UPU mulai 4 Februari hingga 31 Mac. Adik ingat permohonan untuk program diploma sepenuh masa. Okey, permohonan itu pun dikawal oleh UPU sehingga 31 hari bulan. So semasa ini apa-apa permohonan untuk politeknik kena melalui UPU. Apabila permohonan UPU ditutup pada 31 Mac, sudah pun dibuka balik pada hari yang sama. Dan sistem politeknik ini adalah bertujuan untuk adik-adik buat permohonan ke politeknik kalau Anda tidak buat di sini. Buat sekarang. Dan sekarang bermaksud tarikh tutup belum sampai. Tarikh tutup sampai 28. Ini bermaksud apa? Memanglah permohonan untuk politeknik dimula pada 4/2 dan akan akhir pada 28/6. Walaupun dua sistem berlainan. Apabila UPU mengendalikan permohonan politeknik, masa itu hanya diploma sepenuh masa sahaja ditawarkan. Sekarang pula diploma sepenuh masa pun ditawarkan. Lagi satu yang baru adalah sijil kemahiran khas pun ditawarkan. So, sekarang pun adik-adik boleh buat permohonan kalau adik belum buat permohonan. Ini
sama sistem yang sama, sistem politeknik yang sama untuk tujuan apa itu college community. Okey, ini dia maklumat adik yang kena disebut dengan jelasnya di borang permohonan. Okey, di borang permohonan. Adik ingat tak adik sepatutnya buat satu video, bukan sepatutnya, tidak diwajibkan, optional. Apabila anda mengisi borang online UPU, okey, pada bulan apa itu Februari, Mac dan sebagainya, anda sedar tak ada satu bahagian di mana anda diberi peluang untuk create satu video, buat satu video ke atas diri anda dan upload, muat naik. Apakah tujuan video itu? Itu bukan diwajibkan. Okey, diberi option untuk adik buat. Sebab mungkin adik ada beberapa maklumat diri sendiri dan kalau adik dapat satu peluang untuk menjelaskan mengenai diri anda ke pihak pentadbiran UPU, mungkin maklumat tambahan adik itu mungkin boleh apa itu boleh menjadi satu alasan untuk pihak UPU consider adik punya itu permohonan. Katakanlah adik daripada keluarga B40 ataupun champion, okey, dalam bidang sukan. Saya champion maksudnya apa? Pernah mewakili negeri, setakat negeri. Ataupun adik ataupun ibu bapa ataupun ahli keluarga adalah orang OKU. So kalau ada maklumat-maklumat macam ini, anda boleh buat satu video ke atas diri sendiri dan muat naik. Video itu janganlah panjang, 2-3 minit. Ini sekarang politeknik. Politeknik ada 3 jenis. Politeknik Premier 3, konvensional 28, Metro 5. Okey. Untuk itu Premier kena ada kepujian dalam bahasa Melayu, yang lain-lain, yang lain dua itu tak perlu. Sekarang ini dia politeknik. Okey. Sekarang senar katakan adik ada apa itu dalam hati lah. Okay, for my result, I think I can go to Polytechnic. But I don't know the programs of Polytechnic. Mungkin itu dia masalah adik kan. Sekarang saya sudah pun senarai. Saya sudah pun senaraikan ke semua program yang ditawarkan oleh Jabatan Politeknik. Ini dia. Anda boleh dapat lihat. Okay? Satu demi satu. Banyak program, terlalu banyak program, berjenis-jenis program menjadi pilihan adik bila anda buat permohonan. Of course lah, terpulang kepada kelayakan anda juga. Okay? Ini dia program-program. Begitu juga college community. Ke semua program tawaran itu saya sudah pun senaraikan untuk menyenangkanlah untuk adik. Ini dia college community. Sekarang apabila anda masuk mengaji di college atau di politeknik, daripada politeknik, lepas anda adik habis politeknik, anda akan buat permohonan ke Universiti Awam untuk masuk ke program sarjana muda. Itu satu cara. Untuk pengetahuan adik, Jabatan Politeknik juga tawarkan 8 program sarjana muda yang akan dikendalikan juga oleh politeknik. So anda akan mungkin tanya, macam mana politeknik itu college? College macam mana boleh bagi program sarjana muda? So jawapan dia memang tak boleh lah. Tapi politeknik dia kerja sama dengan universiti lain. Dan dengan cara itu mereka dapat buat tawaran program sarjana muda. Dan yang ini kan tengok dia punya tarikh lain, tidak dikendalikan oleh UPU. Yang permohonan untuk masuk ke sarjana muda, siapa yang buat? Pelajar-pelajar diploma politeknik sahaja. Pelajar-pelajar lepasan diploma daripada politeknik. Pelajar lepasan diploma politeknik bolehlah buat permohonan untuk program sarjana muda. So tengok dia kebaikan, kelebihan politeknik. Okay. Ini dia senarai program EDEC. EDEC adalah lebih kurang satu college macam juga politeknik
Tetapi politeknik ada banyak program, edek ada kurang 8 buah edek saja, tetapi kesemua program yang ditawarkan oleh edek adalah kesemuanya yang berkaitan sains dan teknologi. Berbagai teknologi. Ini dia program-program edek. Institute Technical Jepun Malaysia pun ada tawarkan beberapa program. Sekarang kita masuk ke program pula asasi. Asasi ada 13 asasi, yang 6 ini untuk semua, yang 7 ini hanya untuk pelajar-pelajar Bumi Putra. Okey. Dan asasi tadi saya sebut asasi di Universiti Malaya, UiTM, UMS dan sebagainya hanya untuk pelajar Bumi Putra, tetapi kalau adik tidak tergolong dalam pelajar Bumi Putra dan adik ingin nak juga mengaji di Universiti Malaya, boleh, tetapi bukan sekarang. Semasa anda masuk ke program sarjana muda, bolehlah. Selepas anda katakan keluar daripada asasi lain ke, ataupun boleh jadi matrikulasi ke, boleh anda masuk ke Universiti Malaya, bukan sekarang. Kemudian untuk buat program sarjana muda. Okey, ini dia beberapa contoh program asasi di Universiti Malaya, tetapi hanya untuk pelajar Melayu. Okey, ini dia. Saya akan jalan cepatlah program asasi di Universiti Malaya. Sekarang ini adalah syarat untuk masuk asasi UKM. Asasi UKM dikenali sebagai asasi pintar UKM. Apa dia syarat? 7Y dalam kesemua mata pelajaran ini. Maksudnya setiap mata pelajaran kena ada I. Kalau satu mata pelajaran sudah jadi B+, anda sudah pun hilang kelayakan. Tidak ada lagi kelayakan. Kelayakan sudah dihilang. Kena ada A dalam kesemua 17 ke-7 mata pelajaran ini. Sekarang lepas UKM, tadi saya apa itu asasi? Apakah perbezaan asasi dan matrikulasi? Kalau anda sudah pun masuk ke program asasi, anda tak boleh keluar daripada universiti itu. Anda kena juga pilih salah satu program sarjana muda di universiti ibu anda di mana anda sedang mengaji pengajian asasi. Tetapi tahun lepas kelonggaran diberi untuk pelajar-pelajar asasi UKM. Hanya pelajar UKM, asasi UKM saja boleh pindah, boleh keluar daripada UKM dan mengaji di universiti lain. Maksudnya, pelajar-pelajar asasi UKM, asasi pintar, dibenarkan buat permohonan dalaman dan juga permohonan UPU. Memang, asasi lain, misalnya asasi UiTM. Kalau asasi UiTM memang sampai bila pun lah, sudah lama lah. Mereka boleh keluar daripada UiTM dan buat permohonan ke universiti lain. Okay. Begitu juga asasi UKM dibenarkan untuk keluar universiti lain. Ini dia program-program yang ditawarkan oleh UKM, program sarjana muda. Mengapa saya tunjukkan tersebut ini sekarang? Sebab sebelum anda menjejak kaki ke program asasi, mana-mana asasi, anda perlu tahu senarai program sarjana muda di sana, sebab anda tak boleh keluar daripada universiti lain. Nasibnya, anda boleh keluar dari UK lain universiti, tak boleh kan? Ini dia senarai program. Sekarang, UPM. UPM tengok, berbanding dengan UKM, dia lebih longgar sikit dia punya keputusan. Kena ada 5B saja. 5B daripada 6 subjek lain. Okey, ini dia program sarjana muda UPM. Dia punya senarai. Okey, ini akan menjadi sangat berguna kepada adik. Sekarang UPNM. UPNM adalah universiti yang partly dikendalikan oleh Kementerian Pertahanan. Okey, ada 3 jenis asasi di sana. Asasi pengurusan, pelajar-pelajar lepasan, SPM, jurusan sastra pun boleh buat permohonan. Kemudian ada asasi kejuruteraan, ada asasi perubatan. Sekarang, apabila anda buat permohonan untuk
UPN memang dia akan tanya tinggi dan berat. Mengapa? Sebab mereka akan cuba pilih adik sebagai pelajar kadet. Permohonan memang untuk pelajar kadet, tetapi in reality apabila anda sudah dijemput untuk fitness test, jemput untuk temu duga, mungkin anda akan dijadikan pelajar awam. So, pelajar awam tidak ada latihan tentera, tidak ada gaji, kena bayar yuran asrama. Kalau anda masuk sebagai pelajar kadet, ada latihan tentera, ada gaji bulanan, yuran percuma, asrama percuma. Itu dia perbezaan. Okay? So, anda kena tahu ni lah. Kalau pelajar-pelajar perempuan ingin buat permohonan, sudah pun buat permohonan ke asasi perubatan. Ingat, pelajar-pelajar perempuan yang buat permohonan kepada asasi perubatan. Mereka tidak ada kadet. 100% apa itu? 100% pelajar awam. Okay. Ini dia syarat untuk memasuki asasi perubatan. Ini pula asasi kejuruteraan, dia punya syarat. Ini dia asasi pengurusan, dia punya syarat. Asasi pengurusan boleh dipohon, boleh kedua-dua jenis jurusan pelajar, sains dan sastra. Ini dia senarai program di UPNM. Sebab anda tak boleh keluar daripada industri itu nanti. So, anda kena tahulah lebih awal apakah dia senarai. Sekarang akhir sekali UUM, asasi akhir sekali. Maksud saya bukan akhir seminar, akhir asasi UUM. UUM, di UUM tidak ada jurusan sains. Kesemuanya jurusan yang melibatkan undang-undang, pentadbiran dan sebagainya. Apakah syarat untuk layak buat permohonan untuk asasi UUM? Bahasa Melayu kena ada A. Bahasa Inggeris kena ada B+ sekurang-kurangnya. Dan 5 lagi A daripada senarai program ini. 5 lagi A. Okay, UMT, dia punya syarat longgar sikit. UMT ada berbagai jenis program yang tidak ditawarkan oleh mana-mana institusi kerajaan ataupun swasta. Very good, wonderful programs are available in UMT. You see the programs all very good programs. Same also asasi UMK. Ini dia syarat. Okay, syarat nampak lenient sikit. Okay, apply. And this one UMK, senarai program sarjana muda UMK. Tengok, senarai program sarjana muda UMK. Matrikulasi ada 3 jurusan. Jurusan sains. Apakah keperluan untuk masuk ke jurusan sains? Apakah syarat minima? Syarat grade minima. Okey, matematik tambahan, kimia wajib dikira, fizik atau biologi yang subjek yang lebih baik akan dikira. 4 subjek sahaja. Okey, apakah status BM dan BI? BM dan BI kena ada sekurang-kurangnya C, tetapi subjek ini tidak dikira untuk tujuan markah merit. Tidak dikira. Boleh jadilah A+ dalam BM. Boleh jadilah A+ dalam bahasa Inggeris. A+ dalam dua-dua bahasa ini memanglah bagus untuk tujuan masa depan anda. Tetapi A+ dalam 2 subjek ini ataupun sejarah ataupun moral memang tidak dikira. Yang dikira itu 4 subjek bagi ini saja. Begitu juga untuk jurusan kejuruteraan 3 subjek tersenarai dalam warna merah dan 1 lagi yang berwarna merah daripada bawah. Sekarang perakaunan tidak perlu matematik tambahan lagi. Mulai tahun lepas. So, untuk pengiraan tujuan merit point, matematik dan 3 lagi mata pelajaran daripada kumpulan ini yang berwarna merah. Ini dia cara mengira matrikulasi punya merit. Kalau A+ 25, A 24 dan sebagainya. Okay. 4 subjek anda jumlahkan, daripada jumlah itu dapatkan 90%, kemudian tambahkan Coco mark. Ini semua ke pengiraan. Sekarang medicine. Okay, medicine for all. Okay, medicine. Okay, see research. Okay. Which are the research universities offering medicine? Okay, research universities offering medicine. Which are the ones? Okay, UM, UMK,
UKM, USM, and UPM. 4 research universities offering medicine. UNISA, UMS, UPNM, and UNIMAS, they also offer medicine, but they are under non-research. Why you need to know this? If your result is quite average, and if you feel like applying to one of these universities or 2 of these, you must think twice. Okay, you must think twice because very high competition there. Let's say you are a matriculation student, your CGPA is around 3.8, 3.86. So with that point, do you want to compete with the applicants in these 4 research universities? If I were you, okay, lebih baik pilih lah universiti yang tidak RU, research university. Apakah syarat untuk katakan untuk menjadi seorang doktor? Okay, syarat SPM, syarat matrikulasi, syarat STPM. Untuk 6, okay, untuk ke semua universiti saya sudah pun senaraikan. Dan tadi saya sudah pun sebut SPM ulangan, okay, usaha. Kalau dentistry 3 buah saja untuk pelajar-pelajar bukan Bumiputera, okay, bukan Bumiputera, 3 universiti saja untuk tujuan dentistry. Okay, tengok syarat dia untuk dentistry, syarat dia untuk farmasi, okay, syarat dia untuk farmasi. Okay, sekarang kita masuk ke bagian scholarship. Apa itu hampir setiap hari sekarang banyak iklan apa itu beasiswa Anda boleh dapat baca. Ini adalah Kijang Scholarship by Bank Negara. Let me go fast. So you need to have 8 A's. A and A plus they counted, A minus not counted. Very strict lah. They want 8A, but A and A plus only, A minus not counted. Okay, Kijang Scholarship. Undergraduate scholarship means those who are going for degree. Undergraduate scholarship. Okay, this is another one. Petronas Scholarship is open now for you to apply. PNB Scholarship is a wonderful program. This one will lead if you really, if your result is good, and if you apply after interview. Okay, after interview, you'll be selected. You'll be selected for you to do a pre-education like A levels in the selected place by them. If you get good results, this PNB will send you to UK or Australia for you to do your degree. Okay, so you must follow my post very carefully. This is another one, TNB Prime Scholarship. This is another one, Yayasan Saim Dabi Pre-University Scholarship. Okay, this one is JPS Scholarship for Japan, Korea, France, and Germany education. Okay, JPA bantuan actually we shouldn't call really as beasiswa. So Dana JPA, we call it as. Okay, and then you see this program has Lepasan SPM also is out. That advertisement is also out with the 9A plus student. Okay, for 9A plus student. Among the students of the 9A plus, some 20 to 30 students will apply for PPN, Program Pengajian Nasional. Dan lebih kurang 20 atau 30 pelajar akan dipilih dan dihantar. Okay. Okay, itu saja benda yang saya ingin sampaikan hari ini. Saya sudah pun sentuh mengenai mengenai matrikulasi, IPG dan juga UPU. Sekarang kalau ada apa-apa soalan, Anda boleh kemukakan menerusi WhatsApp lah, WhatsApp saya. Ini dia nombor saya, ingat nombor handphone saya 01764700906. And katakan Anda adik ingin dapat maklumat tambahan seterusnya, Anda masuklah Telegram group ini. Okay, masuk Telegram group ini. And then see whether anything I can go through and repeat. Okay, so I feel happy that I'm quite satisfied that
I have given you some briefing on how the matriculation works, how the IPG works, how the ASASI works, and so on. All right. So with this, I thank your Persatuan Permim, and Inche Asman, who invited me to this seminar, to this uh, recorded seminar. And I thank all the students and the parents who are here. Okay, with this, saya mengucapkanlah selamat maju jaya. Kalau ada apa-apa bantuan Anda perlukan, bantuan dari segi panduan pendidikan tinggi, Anda boleh terus hubungi saya. Oke, itu saja. Saya ucapkan terima kasih dan selamat maju jaya. Kita akan jumpa dalam mungkin kalau dalam mungkin pada masa datang mungkin tahun depan atau apa. Oke, terima kasih. Bye.